Jadi saya nak perkenalkan sekali lagi, ini adalah Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar di Kolej Matrikulasi Kedah, Encik Wan Abdul Aziz Tuan Omar. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan sekali lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yamin. Sekali lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar baru Kolej Matrikulasi sesi 2021. Apa khabar semua? Tak bermaya ke, tak makan lagi ke pagi ini? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur. Okey. Semalam tidur nyenyak ke? Tak tidur nyenyak? Teringat kat rumah? Dah rindu kata, rindu di rumah. Okey, untuk slot pagi ini sepatutnya saya bermula pada jam 8.30 dan habis taklimat saya pada jam 10. Tapi ada sebabkan oleh ada beberapa perkara yang perlu saya laksanakan, jadi saya akan tamatkan lebih awal kita dengan sesi taklimat ini. InsyaAllah dalam masa sejam saya akan cuba sampaikan beberapa perkara berhubung dengan pengurusan disiplin dan juga kebajikan para pelajar. Okay. Seperti yang diketahui, kita semua ada peraturan di rumah, ada peraturan di sekolah, ada peraturan di tempat-tempat awam, ada peraturan. Okey, yang mana peraturan-peraturan ini diadakan bagi apa? Bagi mengawal keadaan. Okey, bagi mengawal keadaan. Selain daripada itu, kalau di institusi-institusi pendidikan, peraturan-peraturan diadakan bagi apa? Membentuk siasah dan juga jati diri para pelajar. Okay. So kita bukan yang hendak mengongkong para pelajar ataupun menghalang para pelajar daripada kreativiti. Tapi kita di institusi pendidikan dia lebih kepada mendidik para pelajar untuk membina siasah diri dan juga jati diri. Right? Kalau kita tak ada peraturan, dia jadi bebas. Jadi semua orang bebas melaksanakan apa yang dia rasa dia betul. Dari pandangan dia, dia betul. Okey? Tapi bukan norma kebiasaan yang dilaksanakan oleh orang lain. Right? So benda tajuk kita ni agak apa orang kata agak boring lah juga, sebab kamu akan dengar taklimat saja. Okey, tambah-tambah dalam norma baru ni kita tak boleh berinteraksi secara direct dengan kamu. Alright? So kita kena ada distance. Alright, kita buat social distancing. Okey. Biasanya kalau dalam sejam kita dah buat taklimat tu, biasanya kita akan suruh pelajar bangun bergerak, okay? Bagi relax sikit. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kamu kena bear with me lah. Keadaan ni, walaupun dalam dewan keadaan tidak selesa, panas, alright, tapi kamu kena bear with me lah. Sebab kita tidak ada pilihan lain. Supaya saya dapat berjumpa dengan kamu buat kali pertama. Okey, ini adalah kali pertama kamu jumpa dengan saya. Okey, supaya juga saya berjumpa dengan kamu. Selepas ini kamu akan lebih kerap berjumpa dengan saya. Okey, apabila kamu akan menghadapi beberapa masalah ataupun ada yang daripada kamu yang terpilih menjadi ahli-ahli exco JPP ataupun kamu menjadi pengerusi ataupun setiausaha persatuan antar kelab dan perlu mohon kertas cadangan kamu diluluskan, kamu akan berjumpa dengan saya. So banyak. Selepas ni kamu akan jumpa dengan lebih banyak, lebih kerap. Okay?
Sebab Jabatan Pengurusan Pelajar ni dia mengurus hal ehwal pelajar. Di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar ni saya ada 4 unit. Okey, unit yang pertama ialah unit hal ehwal pelajar. Okey. Unit hal ehwal pelajar ni diketuai oleh 2 orang penolong pengarah hal ehwal pelajar, Dr. Puan Samsul Sakinah dan juga Dr. Zaini Abdullah. Kemudian dia dibantu oleh 2 orang staf. Kemudian unit co-curriculum. Unit co-curriculum pun di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar, di bawah ketua unitnya Puan Rosmaniza Ibrahim, dan dibantu oleh ahli-ahli pensyarah-pensyarah co-curriculum seramai 10 orang. Okey. Kemudian kita ada unit counselling. Okey, unit counselling, ketua unitnya Encik Faizal Muhammad Isa, kemudian dibantu oleh 4 orang lagi kaunselor, Dr. Norisna, Puan Nur Hafizah, Puan Haliza dan juga Encik Zainiman. Okey. Dan kemudian lagi satu unit adalah unit asrama. Kalau unit asrama, saya bertindak sebagai pengetua polis kediaman. Okey. Bawah polis kediaman, kita ada 3 polis kediaman, A, B dan C. Diketuai oleh ketua-ketua fellow bagi setiap asrama dan dibantu oleh fellow-fellow. Okey. Sama bagi yang biasa duduk di asrama tak ada masalah. Okey, warden asrama tu samalah. Tapi di matrikulasi dan peringkat IPT dia tak panggil warden, dia panggil fellow. Okey. Sebab fellow terdiri daripada pensyarah. Kalau warden dia boleh terbuka juga, tak semestinya guru, boleh juga kaki tangan am yang lain. Alright. Balik kepada tajuk yang perlu saya beri taklimat kepada kamu sekalian. Pertama sekali adalah berhubung dengan disiplin am atau peraturan am. Okey. Peraturan am ni secara umum, okey, pelajar dikehendaki berkelakuan baik semasa berada di dalam dan di luar kolej demi menjaga nama baik pelajar, kolej, bahagian matrikulasi dan KPM. So bila kamu dah mula masuk, bila kamu mendaftarkan diri di Kolej Matrikulasi Kedah pagi kemarin 4 hari bulan 8, kamu dah menjadi warga Kolej Matrikulasi. So kamu perlulah menjaga image sebagai pelajar Kolej Matrikulasi yang mewakili kolej, mewakili bahagian, okay, dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Selain daripada itu, kamu juga tidak dibenarkan terlibat dalam sebarang pekerjaan, perniagaan atau perdagangan semada separuh atau separuh masa sepanjang pengajian. Dia ada entrepreneur, kamu ni minat perniagaan, kamu buat bisnes online, semasa kamu duduk dalam kolej, tidak dibenarkan. Balik weekend lain cerita. Dalam Kolej Matrikulasi kamu tidak dibenarkan sebab kamu akan terikat dengan Akta 174 Kaedah 14. Okey, para pelajar tidak boleh melibatkan langsung. Okey. Jika seorang pelajar telah disabitkan kesalahan bagi sesuatu kesalahan jenayah di mana-mana mahkamah, pelajar itu akan diberhentikan serta-merta daripada pengajian. Ini straight cut. Kamu kena dakwa di mahkamah, jatuh hukum, automatik kamu akan diberhentikan serta-merta daripada pengajian yang kamu sedang ikuti. Okey, lagi satu, ini peringatan. Okey, atas sebab-sebab keselamatan, okey, pelajar dalam close inverted comma tidak digalakkan
memiliki atau membawa peralatan elektronik yang berharga, dan pelajar adalah bertanggungjawab mendaftar peralatan tersebut di kolej kediaman. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap pemilikan barangan tersebut. Okey, sekarang ni dalam norma baru. Norma baru, kamu akan mengikuti pengajian banyak melalui online, internet. So kamu bawa kamu punya laptop, notebook. Okey. So sila pastikan kamu bertanggungjawab terhadap keselamatan peralatan tersebut. Okey. Kamu tak boleh akses melalui notebook atau laptop pun tak ada masalah kalau kamu mempunyai smartphone. Okey, kalau kamu ada smartphone kamu boleh akses juga. Okey, kamu boleh ikuti kelas online menggunakan kamu punya smartphone. Okey. Yang ini tidak digalakkan kenapa? Sebab kita tidak mahu berlaku kehilangan alatan-alatan tersebut. Okey. Sebelum lebih lanjut, semua pakai ke gelang hijau? Ada yang tak dapat tak gelang hijau? Semua pakai tak? Sebelum saya terlepas satu lagi, dah ambil suhu belum untuk pagi ni? Ada yang belum ambil suhu? Jujur. Dalam keadaan norma baru ni kita kena jujur. Okey? Kita jangan mementingkan diri kita sendiri yang menyebabkan berlakunya masalah pada rakan-rakan kita yang lain. Okey, kita kena jujur. Sekiranya semasa kita ambil suhu, bacaan kita 37.6, benda tu berbunyi, pastikan straight selepas tu kita berjumpa dengan penyelia asrama. Kalau hari kuliah biasalah, jumpa penyelia asrama, ataupun boleh datang direct kepada pejabat hal ehwal pelajar di Serambi Pelajar. Kamu tak tahu lagi kan di mana Serambi Pelajar? Nanti kita akan tunjuk. Okey. Pelajar wajib menghadiri kuliah, tutorial, amali, bengkel, aktiviti co-curriculum dan semua aktiviti rasmi kolej. Okey, bila kamu dimaklumkan kalau dalam jadual waktu kamu ada kuliah sekian-sekian, kamu ada tutorial sekian-sekian masa, kamu ada amali, kamu ada bengkel, kamu ada aktiviti co-curriculum, dan juga daripada masa ke semasa perjumpaan dengan pengarah dalam dewan ke ataupun dengan pensyarah-pensyarah lain yang minta kamu berkumpul di satu-satu tempat, ada satu-satu program, maka semua pelajar adalah wajib untuk menghadiri sesi tersebut. Okey? Tiada pengecualian. Okey? Kecuali kamu tidak sihat dan kamu ada sijil sakit. Okey, masuk perkara yang kedua. Setiap pelajar bertanggungjawab menepati masa kita menghadiri kuliah, tutorial, amali, bengkel, aktiviti curriculum dan semua aktiviti rasmi kolej. Kebetulan perkara dua kita sebut, mereka pun baru sampai, tak menepati masa. Okey, so kena tepat. Kelewatan lebih daripada 10 minit dari bermulanya waktu kuliah, tutorial, amali, bengkel, aktiviti curriculum, pelajar akan dikira tidak hadir. Ingat tu peringatan awal ni. Kamu lewat 10 minit, kamu dikira tidak hadir bagi kuliah, tutorial, amali, aktiviti curriculum berkenaan. So it's very important to be punctual, tepati masa. Hanya pelajar yang sakit dan dapat mengemukakan sijil cuti sakit yang sah atau mendapat kebenaran khas
atau cuti khas bertulis daripada pengarah kolej atau pegawai lain yang diberi kuasa oleh pengarah kolej dibenarkan meninggalkan kuliah, tutorial amali, bengkel, komputer dan aktiviti rasmi kolej. So everything kalau kamu nak kecuali daripada program-program tersebut mesti dapat kebenaran bertulis. Okey. Sekiranya pelajar tidak hadir, adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk memaklumkan seberapa segera kepada pegawai yang berkaitan. Kalau tidak, kamu semua boleh diambil tindakan di bawah Akta 174 Kaedah 4. Okey. Kehadiran pelajar bagi setiap subjek yang tidak mencapai 90% boleh diambil tindakan termasuk dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir semester program matrikulasi KPM. 90%. Katakan seminggu kamu ada 2 jam kuliah. Okey, 2 jam kuliah kali dengan 18 minggu, maksud kamu ada 36 jam. Okey, 36 jam, 10% daripada 36 jam 3.6. Maksudnya kalau kamu ponteng 2 kali kuliah, kamu dah boleh diambil tindakan untuk tidak dibenarkan mengambil peperiksaan. So ingat tu, tingkat awal lagi ni. Okey, kad metrik. Okey, petang kemarin dah ambil gambar untuk kad metrik belum? Semua dah. Ada yang belum ambil gambar untuk kad metrik? Ada tak? Ada tak pelajar yang datang lewat pendaftaran? Ada tak? Ada. Jadi semua dah ambil gambar untuk kad metrik. Okey, kad metrik semua pelajar dibenarkan pada setiap masa membawa dan mempamerkan kad metrik yang dikeluarkan oleh pihak kolej semasa berada di dalam kolej. Kad metrik tidak dibenarkan untuk dipindah bilik. Kad metrik yang hilang rosak mesti dilaporkan kepada pegawai yang berkaitan untuk diganti dan kos ditanggung oleh pelajar. Maksudnya kalau sini kamu punya kad rosak atau hilang, kamu pergi lapor kepada pegawai hal ehwal pelajar untuk dibuat kad gantian. Okey. Maksudnya dari sini kad metrik kamu ni, kamu nak masuk library, kamu nak masuk periksaan, kamu nak keluar outing, kamu nak balik ujung bulan, semuanya berkait dengan kamu punya kad metrik. Kamu nak pinjam peralatan harian di unit ataupun di store sukan, kamu kena serahkan kad metrik ni sebagai cagaran. Maksudnya kalau kamu pinjam basikal lah. Okay, di kawasan kita ada basikal, kamu boleh pinjam harian, kamu boleh kayu dalam kawasan college. Kamu kena tinggalkan kad metrik kamu sebagai cagaran. Katakan kamu pinjam pukul 5 dan sepatutnya kamu serahkan balik pada pukul 6.30. Tapi pada masa 6.30 tu kamu tak datang, store dah tutup, kad metrik kamu berada di dalam dengan simpanan. So esoknya kamu kena datang bawa surat tunjuk sebab mengapa kamu tidak memulangkan perkhidmatan sebagaimana yang telah ditetapkan ke kamu pulangkan. Dah buat surat, syarat curriculum sah, baru boleh kamu ambil kamu punya kad metrik. Okey? Okey. Peperiksaan. Pelajar tidak dibenarkan mengambil sebarang peperiksaan luar kecuali dengan kebenaran pengarah bahagian matrikulasi KPM sepanjang tempoh pengajian. Okey, contoh yang nak test lesen, yang
belajar muzik, okey, yang nak ambil peperiksaan, ataupun yang buat account, ada nak ambil yang professional course sendiri punya, lepas dah ambil semasa cuti baru ni. Jadi bulan berapa? Bulan 11 ke 12 ni ada exam. Tidak dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada pengarah bahagian matrikulasi, bukan pengarah Kolej Matrikulasi Kedah, tapi pengarah bahagian matrikulasi di KPM. Okey. Pelajar yang didapati bersalah melakukan penyelewengan akademik dalam peperiksaan akan dikenakan tindakan tata tertib dan boleh diberi markah kosong bagi kertas peperiksaan berkenaan atau diberi grade F bagi kursus berkenaan. Rayuan berhubung perkara ini tidak akan dipertimbangkan. Tiada maaf bagimu. Once you have been caught cheating, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Tiada maaf. No rayuan-rayuan. Okay. Alright, pakaian dan penampilan diri. Pakaian semasa menghadiri kuliah, tutorial, amali dan aktiviti rasmi kolej bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Bagi pelajar lelaki, dikenaki berpakaian kemas dan sopan. Okey, macam kamu hari ini pakaian kemas dan sopan. Bertali leher. Dikenaki memakai kemeja berlengan panjang, bertali leher dan berseluar panjang slack. Bukan jeans, slack. Tali pinggang berwarna hitam atau gelap dan tidak bercorak dan tidak melebihi 3 cm lebar serta memakai kasut kulit atau PVC bertutup. Untuk pelajar lelaki, kamu punya tali pinggang tak mau yang saiz lebih daripada 3 cm dan buckle dia besar. Kalau buckle tu tak mau buckle yang besar, yang standard. Okay. Pelajar lelaki dilarang berseluar pendek, berseluar jeans, berkemeja Hawaii, berbaju tee, berkasut sukan dan sebarang jenis selipar atau sandal, tali pinggang yang berkepala besar dan berlambang semasa mengikuti kuliah, amali, tutoran ataupun aktiviti co-curricular. Kecuali aktiviti yang dibenarkan. Pelajar hari ini dibenarkan memakai seluar track dan juga t-shirt rasmi kolej. Yes, kamu boleh pakai. Alright. Sports attire. Hari ini semua pelajar kita akan buat gotong royong. So semua pelajar akan pakai sports attire. Yes, no problem. Tapi kalau hari biasa kuliah dan kamu tidak ada co-curriculum pada hari tersebut, kamu tidak boleh pakai seluar track dan juga t-shirt dan juga sport shoes. Okay. Bagi pelajar perempuan, dikenaki berpakaian kemas, sopan dan tidak mengikut susuk tubuh. No body hugging. Pakaian kamu hendaklah yang tidak susuk tubuh. Maksudnya body hugging, tidak menunjukkan kamu yang susuk tubuh. Dihendaki pakai kasut kulit P atau PVC bertutup. Okay, kasut yang bertutup, maksudnya tak nampak kamu punya ibu jari kaki. Jari kaki. Dan juga tumit di belakang. So dia bertutup. Kepada pelajar perempuan tadi, seperti yang saya katakan, pakai kasut kulit atau PVC yang tidak menampakkan kamu punya jari kaki dan juga bahagian tumit. Okay. Dilarang berbaju tee, berseluar jeans, berskirt pendek dan berseluar pendek, memakai sebarang jenis baju tanpa lengan dan ketat mengikut susuk tubuh, sleeveless, berkasut sukan dan sebarang jenis slipper ataupun sandal, memakai sebarang jenis pakaian yang tidak menampakkan bahagian muka. Jadi sekarang ni dalam norma baru ni tak ada masalah, kita pakai face mask. Okay. Pelajar wajib memakai kod makmal, baju, bengkel atau kasut tutup dan pelindung mata sekiranya perlu sepanjang sesi amali ataupun bengkel. Bengkel kita tak ada. Ini bentuk pelajar kejuruteraan. Okey. So kita hanya di makmal.
Wajib pakai lab coat. Bagi pelajar sains nanti kamu akan dapat lab coat. So wajib semasa buat amali pakai lab coat. Sebab itu dari segi keselamatan. Takut tertumpak asid atau barang-barang atau bahan-bahan kimia lain ke atas pakaian kamu. Okey. Pakaian semasa menghadiri aktiviti co-curriculum. Bagi unit uniform, pelajar dikenaki memakai pakaian seragam yang ditetapkan. Okey. Sekarang ni tak ada arah. Kalau dulu ya, setiap kali kalau kamu ada kelas co-curriculum kawat atau unit uniform, kamu akan dibekal dengan seluar nombor 3, seluar hijau dengan kasut Johnson. Okey, dan tali pinggang. Wajib pakai setiap kali kelas curriculum yang unit uniform. Untuk sesi ini kita tak ada, terutama disebabkan oleh dengan norma baru ni kita tidak akan ada kelas unit uniform tersebut. Bagi sukan dan permainan atau kelab dan persatuan, pelajar dikenaki memakai seluar track dan baju tri college atau pakaian ditetapkan oleh pihak college. Okey, kamu akan dibekalkan oleh 4 helai t-shirt. Okey, saya tak ingat apa dia punya color. Contoh, katakan biru, kuning, merah, hijau. Okey, katakan minggu ni kamu pakai kuning. Minggu hadapan kamu pakai kuning, hijau. Okey, hijau. Kuning, hijau. Minggu ketiga kamu pakai merah. Minggu keempat kamu pakai biru. Minggu kelima kamu patah balik pakai warna kuning. Minggu ke-6 hijau, 7 biru, minggu ke-8 merah. Dia rotate situ. So kamu akan dapat 4. Setiap kali kelas curriculum wajib pakai t-shirt rasmi college sahaja. Okey? Kamu ada bawa t-shirt warna putih kan? Ada? Kemungkinan kamu akan pakai sebelum t-shirt rasmi kamu dapat tu. Kamu boleh pakai lah. Okey? Pakaian semasa lawatan keluar college. Semasa mengikuti lawatan rasmi keluar atau nama mana-mana pihak di college, pelajar dikenakan berpakaian sesuai dan takluk pada peraturan 7.11 dan 7.12 serta mempamerkan kad matrik. Kalau kamu buat lawatan rasmi ke pejabat-pejabat kerajaan atau agensi kerajaan, maka pakaian macam inilah pakaian rasmi kamu, bagaimana kamu mengikuti kelas. Tapi kalau kamu nak pergi lawatan Cik membeli di Aman Central, okey, tak perlulah. Okey, itu mungkin pakai yang bebas. Pakaian semasa keluar college outing. Pelajar dihendaki berpakaian kemas, sopan dan tidak mengikut susut tubuh badan, atau pakaian formal baju T college, pakaian dibenarkan oleh pihak college. Okey, ini pakaian untuk outing. Tapi malangnya tiada outing untuk kamu sehinggalah arahan dibenarkan oleh pihak bahagian matrikulasi untuk membenarkan kamu keluar outing. Setakatlah no outing, only inting. Dalam saja. Okey, tidak ada outing. Outing pun dia waktu yang berbeza. Pelajar lelaki katakan minggu ni keluar hari Jumaat, pelajar perempuan akan keluar hari Sabtu. 2 minggu lagi pelajar perempuan akan keluar hari Jumaat, pelajar lelaki akan keluar hari Sabtu. Dia alternate macam tu kan. Dia tak boleh dua-dua keluar sekali tak. Okey, pakai rambut. Rambut biasalah standard macam mana kamu pergi sekolah, begitulah tidak sama juga di institusi pendidikan di kolej matrikulasi. Mana rambut tak melebihi kamu punya collar baju, tidak menutup telinga, di bahagian dahi ini tak menutup kamu punya mata. Okey, standard untuk pelajar lelaki. Okey, bagi yang bermisai dan berjanggut, sentiasa mengurusnya dengan kemas, trim, jangan serabai. Tak apa serabai,
nampak dalam keadaan yang tidak terurus. Okey. Pelajar perempuan yang berambut panjang dinasihatkan mengikat atau mendandankannya supaya kelihatan kemas. Mewarnakan rambut dilarang sama sekali. Warna kamu rambut dah hitam ataupun coklat, biasalah rambut kita dah hitam dan juga dark dan jadi masalah blonde, tidak dibenarkan. Kecuali kamu ada masalah penyakit rambut. Kadang-kadang mereka bubuk inai untuk mengubat, itu dibenarkan. Okey, tapi dengan kebenaran. Apa saja dibenarkan, tapi dengan kebenaran. Right? Kegiatan kurikulum, semua pelajar diwajibkan menyertai kegiatan kurikulum. Kalau di luar norma baru sebelum ni, kegiatan kurikulum kamu boleh ikuti kelas badminton, squash, tenis, petang, hoki dewan, woodball, bola tampar, futsal, golf, apa lagi, sepak takraw. Okay, those are permainan-permainan yang boleh kamu ikuti sekiranya subjek atau permainan-permainan tersebut ditawarkan oleh pensyarah kurikulum. Kamu tak ada pilihan. Sekiranya katakan kamu, saya selain daripada sebagai ketua jabatan, saya juga di bawah unit kurikulum. Saya juga akan mengajar kamu unit kurikulum. Katakan untuk kelas saya pada semester ini, saya nak buat kelas sukan, saya nak buat kelas apa ni orang kata, permainan dalaman ataupun permainan tradisional, main congkak, main batu seremban, main galah panjang, boleh, kamu boleh buat itu. Okay. Main 7 slipper, itu katakanlah saya nak memkenalkan permainan tradisional. Okay, saya boleh buat. Okey. Okey, aktiviti atau program pelajar. Sebarang aktiviti atau program pelajar sama ada di dalam atau di luar kawasan kolej mestilah mendapat kebenaran bertulis daripada pengarah kolej atau pegawai lain yang diberi kuasa oleh pengarah kolej. Kalau tidak boleh dilaksanakan. Okey. Rawatan perubatan. Pelajar yang memerlukan rawatan di pusat perubatan kerajaan hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis daripada pengarah kolej atau pegawai lain yang diberi kuasa oleh pengarah kolej. Okey, katakan kamu rasa demam hari ini, kamu nak pergi ke klinik Changlun. Mana kamu pergi ke pejabat penyelia asrama, isi borang dan tunggu di situ. Dia ada 2 kali. Pagi sekali, petang sekali. Pagi pukul 8 suku, petang pukul 2 suku. Di pejabat penyelia asrama, mereka akan bawa. Tapi sekiranya selepas waktu pejabat, maksudnya pukul 5, 6, 7, 8 tu kamu rasa demam, kamu boleh berjumpa dengan fellow bertugas, maklum kepada mereka kamu tidak sihat, perlu mendapat rawatan. Mereka akan membawa kamu pergi ke klinik kesihatan. Okey, itu prosedurnya. Kemudahan pengangkutan disediakan kepada pelajar bagi mendapatkan rawatan. Okey. Sekiranya kamu nak pergi klinik swasta, kamu tak mau pergi ke klinik kerajaan, boleh.
Pihak kolej boleh, pihak fellow pun boleh bawa. Tapi kamu biayai sendiri rawatan tersebut. Kamu keluar duit kau pakai sendiri untuk bayar kepada doktor yang kamu nak jumpa tu, doktor private. Okey. Ini saya ada setengah jam lagi. Larangan merokok untuk pelajar lelaki. Keseluruhan kawasan kolej adalah kawasan larangan merokok di bawah Peraturan 4 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan 1997. Tiada seorang pelajar boleh ada dalam miliknya atau di bawah jagaannya atau kawalannya apa-apa hasil tembakau atau rokok elektronik atau vape. Okey. Semua tu dilarang. Anda boleh didakwa di bawah Akta 174 Kaedah 26 memiliki bahan-bahan larangan merokok atau di bawah kawasan larangan merokok. Okey. Membuli atau mencederakan. Tiada seorang pelajar dengan apa jua cara boleh membuli seorang pelajar lain sama ada secara lisan, bertulis dan atau perbuatan. Ingat, kamu bercakap secara lisan pun dalam bentuk buli. Okey. Tambahlah bertulis atau perbuatan. Tiada seorang pelajar dengan apa jua cara boleh mendatangkan kecederaan atau kemudaratan kepada diri sendiri atau pada orang lain. Kamu sendiri mencederakan diri sendiri pun dilarang. Tiada seorang pelajar boleh mencuri, mengalih, meminda, mengubah objek, harta benda kepunyaan kolej atau kepunyaan mana-mana individu tanpa kebenaran. Kamu ambil kerusi dalam dewan ataupun di bilik tuturan, bawa ke bilik. Kamu nak extra kursi sebab kawan-kawan ramai melawat bilik kamu. Tidak boleh. Kamu ambil meja di bilik tuturan, bawa naik pun tidak boleh. Ataupun kamu mengalih meja tersebut berada di bilik tuturan tapi di ruang legal antara bilik tuturan tu tak ada meja atau tempat kursi, kamu ambil bawa ke situ pun tidak boleh untuk mengalih harta benda tersebut. Tingkah laku tidak sopan. Tiada seorang pelajar boleh berkelakuan kurang sopan terhadap mana-mana pegawai kaki tangan yang bertugas di kolej ataupun pelajar-pelajar lain. Kamu tidak boleh berkelakuan tidak sopan. Alright. Kita masuk sikit berhubung dengan kolej kediaman. Seseorang pelajar yang menetap di dalam kolej kediaman tidak boleh melakukan sesuatu untuk menghalang, menentang atau menahan seseorang pegawai, kaki tangan, pekerja kolej daripada memasuki mana-mana bilik di kolej kediaman bagi tujuan menjalankan tugas, kewajipan atau tanggungjawab di bilik itu. Mana kamu tiada hak. Kata saya nak masuk buat pemeriksaan pemantauan dalam bilik kamu, kamu tiada hak untuk melarang saya. Okey, saya dibenarkan. Fellow dibenarkan. Okey. Kalau daripada unit UPP, kita ada unit UPP ini, unit penyelenggaraan. Katakan lampu kamu ada rosak apa, mereka berhak masuk walaupun kamu berada di kuliah. Mereka boleh masuk dan membaiki peralatan elektrik tersebut, mengganti lampu Kalimantan yang rosak. Mereka ada hak. Tapi mereka akan masuk dengan penyelia asrama. Mereka bukan sahaja boleh masuk seorang-seorang, ada penyelia asrama akan ikut sama. Okey. Semua pelajar yang menetap tidak boleh berada di luar blok kolej kediaman masing-masing selepas jam 11 malam, kecuali dengan kebenaran yang diberi oleh pengarah kolej atau pegawai yang berkuasa. Okey, semalam kamu semua berada dalam kolej kediaman, pukul berapa?
Sekolah ada taklimat kan? Pukul berapa habis? Okey, habis pukul 10. Lepas tu kamu terus balik ke Kolej Kediaman. Okey, kamu tidak dibenarkan loitering di luar daripada meraya-raya di dalam kawasan kolej selepas 11 malam. Okey. Melainkan kalau kamu dapat kebenaran, katakan malam tu kamu ada buat event di Dewan. Event tu habis pukul 11 suku atau 11.30. Maknanya kamu diberi kebenaran untuk balik ke Dewan, balik ke Kolej Dewan lepas pada waktu tu 11.30. Okey. Okey, untuk kamu nak keluar ataupun kamu nak mohon balik pada hujung minggu yang dibenarkan. Ini contoh contoh bila masa hadapan nanti kamu boleh. Kamu perlu mengisi dalam sistem MIS, Matric Information System, sebelum jam 5 petang hari Selasa. Kata minggu ni, hari ni hari apa? Hari ni Rabu. So hari ni kalau kamu nak mohon untuk balik hari Khamis ni tak boleh lah. Ini contoh, example lah. Sebab kamu kena mohon sebelum pukul 5 petang hari Selasa, yesterday. Okay. So kalau kamu nak mohon untuk minggu depan, kalau dibenarkan, kata contoh, permohonan kena diisi dalam MIS sebelum pukul 5 petang. Right? Okay, that's about all saya rasa berhubung dengan Kolej Kediaman. Lampu light out pukul 11.30. Lampu bilik. Tapi kalau lampu di meja, kamu nak baca, kamu nak mentelaah, kamu nak baca, boleh carry on. Lampu meja. Tapi lampu bilik 11.30 kena off. Cafeteria. Okay, dalam norma baru ni, social distancing amat penting. Okay. Bila kamu beratur untuk membeli makanan tu, pastikan kamu punya jarak. Okay. Basuh tangan sebelum ambil makanan. Basuh tangan selepas ambil makanan, baru makan. Sebab kadang-kadang kamu pakai senduk, orang lain dah pegang. Okey. Melainkan mereka sedia plastik glove, tak apa. Tapi kalau tidak, sebelum makan basuh tangan, sebelum sampai ambil lauk pun basuh tangan. Itu baru makan. Alright. Pelajar Kolej Kediaman A hanya boleh makan di kafe A. Pelajar Kolej Kediaman B hanya di kafe B, dan pelajar Kolej Kediaman C hanya di kafe C. Kamu tak boleh bertukar. Tambah-tambah dalam waktu PKPD. Okay. Stick to your own cafe. Kamu duduk di asrama A, makan di kafe A. Kamu duduk blok B, makan di kafe B. Duduk blok C, makan di kafe C. Jangan tukar. Okay. Alright. Pakaian semasa di cafeteria, macam mana yang tadi juga. No shorts, no, orang kata apa, berkain lekat sarung. Maknanya kamu lepas balik dari masjid, katakan kamu jemaah, kamu terus masuk ke kafe. No, kamu tidak boleh, tidak dibenarkan. Memakai sebarang jenis baju tanpa lengan, sleeveless t-shirt, no. Okay. Sebab nanti akan nampak bunga-bunga hitam yang kamu belah. Okay. Unhygienic. Okay. Pakaian tidur, pajamas, untuk lelaki. Untuk perempuan jangan turun pakai baju kelawar. Okay. Legging, maksudnya pakaian body hugging, macam kamu punya seluar
trek ke seluar ide ke, kamu buat turun pakai untuk pergi ke kafe, tak benar kan? Ataupun kamu hanya pakai turun pakai tuala towel je pun tidak digunakan. Okey. Pelajar perempuan sama juga, semua sebagaimana yang tadi pelajar lelaki, add in lagi sikit skirt pendek dan juga berkain telekung. Jangan turun pakai direct dari masjid pakai kain telekung terus pergi ke kafe, tidak digunakan. Okay, that's about it about cafeteria, perusahaan jual beli apa semua tu lah. Okay, peraturan perpustakaan straightforward, sama macam mana kamu di sekolah, sama juga di matrik. Okay, kamu nak bawa buku masuk, kamu laporkan kepada librarian, di sekian-sekian buku yang kamu akan bawa masuk, kemudian nak keluar apa, kamu akan tunjuk kepada librarian. Okay, itu. Janganlah pinjam buku yang limited, red zone ke, yang lama-lama. Kawan-kawan kamu pun nak juga mengguna buku tersebut. Jadi kita berkongsi ya. Okay. So what that's about library. Okay. Ini sedikit jenis-jenis hukuman yang boleh dikenakan kepada kamu. Okay, seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tata tertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman yang berikut, atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali. Contoh, A. Amaran, B. Denda tidak lebih daripada RM500, C. Penggantungan daripada menggunakan apa-apa atau semua kemudahan-kemudahan kolej selama tempoh yang ditentukan, D. Penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di kolej selama tempoh yang ditentukan, E. Penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di kolej, F. Penyingkiran daripada mana bahagian kolej selama tempoh yang ditentukan, G. Pembuangan daripada kolej oleh pihak berkuasa tata tertib. Ini hukuman-hukuman yang boleh dikenakan terhadap kamu. Dia boleh kamu beri amaran, sama juga dengan kena tindakan denda. Kamu boleh juga dihalang, digantungkan daripada kolej bersama dengan denda. Kamu tuang kelas, bila di bawah bawa masuk kepada lembaga tata tertib, bawa akta 174, kamu didenda RM300 dan juga kamu digantung daripada pengajian ataupun kelas sehingga kamu membuat layuan. Semua boleh dilaksanakan sebab perkara-perkara ini semua termaktub di bawah akta 174. Okey. Kemudahan yang disediakan, kamu tengok dah taklimat semalam, taklimat daripada melalui video audio visual tu, timbalan perkara. Satu, kemudahan kafeteria. Di setiap asrama ada kafeteria. Di sini ada kafeteria pentadbiran. Okey. Di bahagian bawah tu mereka sedia biasanya kios, kamu boleh guna je. Mereka sediakan minuman, mereka sediakan nasi ayam, nasi kerabu, ada jual burger, ada jual kuih, ada jual kebab. Okey, di bahagian bawah tu ada mi sup, semua ada di bahagian bawah tu, kamu boleh gunakan, kamu boleh dapatkan di situ. Tapi sekarang ni tak ada lagi lah sebab kelas belum bermula. Dan selepas bila kelas dah bermula, boleh kamu dapatkan makanan di situ. Okey, kemudian minimat. Minimat ada koperasi di situ, ada kamu boleh dapat barang-barang keperluan harian. Okey, macam pensel tak ada ke, pen tak ada ke, air minuman ke, coklat ke, jagan, benda-benda apa yang kamu nak, semua ada di situ minimat. Kemudian kemudahan penjemputan. Okey, bila kamu dibenarkan balik di hujung semester contohnya, ataupun weekend yang panjang, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin katakan, 4 hari lah.
kamu nak balik juga. Okey. Pihak koperasi dia adakan sedia perkhidmatan bas. Kamu nak balik Kelantan, okey, bas charter untuk ke Kelantan akan ada. Kamu hanya beli, berurusan di koperasi, kamu nak balik tempoh sekian-sekian hari, mereka akan sediakan. Tapi kena cukup jumlah penumpang lah, baru mereka akan sediakan satu bas. Kamu nak balik Johor, kamu nak balik Selangor, kamu nak balik Bali ke mana, memang disediakan, pihak koperasi menyediakan pengangkutan. Pos, kamu nak hantar barang, kamu nak pos apa-apa, kamu nak terima barang, ada mini pos di bahagian depan. Kemudian perpustakaan, kamu akan jumpa perpustakaan di belakang perpustakaan itu adalah mini pos. Kemudian kamu ada kemudahan-kemudahan riadah macam dalam dewan ni, badminton, pingpong, di belakang ni squash, tepi itu gelanggang bola keranjang, gelanggang petang, trek olahraga, padang bola sepak, padang rugby, padang hoki, padang bola jaring, di atas tu woodball, di atas tu juga volleyball dengan tenis. Di belakang tu ada lagi gelanggang tenis. Di antara blok, di belakang blok asrama A ada sepak takraw, gelanggang sepak takraw. Di belakang rumah timbalan pengarah dan juga ketua-ketua jabatan ada golf driving range, kamu boleh gunakan di situ. Okey. Selain itu teller, ATM teller pun ada juga di bahagian belakang. Bank Rakyat, dia ada 2 teller di situ, kamu boleh guna sebab dia maps apa saja jenis bank card boleh guna. Okey, tak ada masalah, bank-bank lain pun boleh guna. Okey, kebajikan pelajar tadi sudah sentuh sedikit tentang klinik hospital insurans. Okey, kamu semua di-insure Kamu jejak kaki je kemarin 4 hari bulan, sampailah kamu punya tempoh setahun, itu 3 bulan Ogos, kamu di dalam kolej ni kamu diinsurankan. Okey, daripada sebarang kecederaan yang berlaku, sebarang pengajian, dan juga sekiranya kamu warded di hospital. Dia dah potong siap-siap RM15 satu pelajar. Okey. Kemudian kamu ada bantuan kewangan BSHP, bantuan sara hidup pelajar. Kamu akan dapat setiap bulan 250 bertempoh 10 bulan. So total kamu akan terima 2,500 sepanjang pengajian. Dan kamu akan terima setiap ni ikut dia punya ni lah, dia punya SOP atau kaedah, setiap sebelum 10 hari bulan setiap bulan. Tapi untuk yang baru masuk ni tak tentu lagi lah, selagi dokumen tak lengkap, seorang dokumen tak lengkap, semua takkan dapat. Okay. So kamu punya jumlah pelajar pada SEM ni adalah insyaAllah 2355 2,355 pelajar. 2,354 dah siap, seorang tak siap, semua sangkut. Okay. So pastikan nanti selepas ni kamu ada LDK berhubung dengan borang perjanjian. Masa tu pastikan semua dokumen yang dikendaki lengkap. Right? Kemudian bantuan zakat. Okey, bagi pelajar yang memerlukan bantuan zakat juga akan diberi. Okey, pihak kolej kita menerima setiap 6 bulan, setiap 6 bulan 60,000. Mana setahun kita terima zakat 120,000 daripada pejabat zakat negeri Kedah. Hasil daripada potongan zakat pensyarah dan juga staf kolej metrikasi Kedah, kita dapat balik pulangan. Itu sebanyak 120,000 setahun. Jadi kalau ada pelajar yang memerlukan kewangan, bantuan kewangan, katakan dia cermin mata dia patah, lepas tu dia tak cukup duit nak buat baru, boleh, kamu boleh jumpa dengan pegawai hal ehwal pelajar untuk minta bantuan zakat. Okay. Kemudian allowance murid berkeperluan khas PMK. Sekiranya kamu ada kad OKU, pelajar yang ada kad OKU laporkan kepada pejabat hal ehwal pelajar.
kamu akan diberi allowance khas. Selain daripada allowance BSHP, kamu juga akan diberi allowance EMK. Okey, allowance murid berkeperluan khas. Okey, selain daripada itu juga kita juga berurusan sekiranya kamu perlu membuat pertukaran kolej di atas sebab kesihatan, unit HCP juga akan membantu kamu untuk buat pertukaran. Kemudian kemudahan pelajar OKU, kita ada di bangunan tutoran, kita ada lift untuk naik ke atas dekat dengan makmal kimia. Sama juga dengan blok pentadbiran di bahagian belakang ni, di dekat bilik unit kaunseling tu, ada juga lift untuk pelajar yang berjumpa dengan pensyarah di aras 1, aras 2. Okey, bagi pelajar OKU yang menggunakan kursi roda. Okey, selain daripada itu, perkhidmat nasihat kaunseling, jawatankuasa perwakilan pelajar. Okey, selepas ini kita akan ada pemilihan ataupun pilihan raya untuk memilih jawatankuasa perwakilan pelajar yang akan dilaksanakan insya-Allah pada awal bulan atau pertengahan bulan September. Kamu dah bolehlah merancang-rancang nak menjadi calon. Okey, jadi calon, jadi exco. Okey, kalau kamu lihat tadi yang jadi pengurusi majlis kamu tu adalah bekas atau mantan yang dipertua pelajar sesi lepas, Saudara Yamin. Okey, dia adalah yang dipertua JPP. Okey, dan banyak kakak-kakak tabang tesis kamu yang datang bantu kamu ni adalah daripada kalangan JPP. JPP bila kamu ni terlibat, okey, banyak kamu belajar bagaimana pengurusan, bagaimana nak mengorganisasi sesuatu event, mengurus sesuatu event, okey, bercakap di depan elok ramai macam ni, okey, bagi kamu self confident, okey, keyakinan diri. Selain daripada itu, penglibatan kamu juga akan diberi markah 10%, markah curriculum 10%. Okey, kamu memegang jawatan dapat markah, kamu terlibat dengan aktiviti dapat markah. So tawar diri menjadi calon dalam JPP. JPP dia ada banyak biro-biro di bawah JPP, dan JPP tu macam-macam, biro kebajikan, biro sukan, biro penerbitan kan, semua ada. Biro akademik. Alright. Selain daripada itu, kita juga ada pembimbing rakan dinamik PRD. Mana kamu pelajar yang mempunyai akademik yang tinggi, keputusan akademik tinggi, ataupun dia kefahaman dia tentang satu subjek itu dia lebih, dia juga akan di-rope in, dibawa masuk sebagai pembimbing rakan dan membantu rakan-rakan lain yang lemah dalam satu subjek. Okey, peer assisted learning sama juga PAL. Kemudian Metric Excellence Program, MEPRO. Ini kamu akan berjumpa dengan coach setiap sebulan sekali. Okey, setiap hari Khamis pukul 2 hingga pukul 4 kamu akan berjumpa dengan coach kamu dalam MEPRO. Yang ini lebih kepada kumpulan-kumpulan kecil, kamu jumpa dia banyak kepada untuk keyakinan, untuk bawa menaikkan kamu punya self esteem, daripada segi motivasi, okey, dalam MEPRO lah. Okey. Okey, bila kamu nak berurusan dengan pegawai HCP, okey, sekarang saya maklum, kamu lihat tadi kamu masuk tadi adalah tempat parking kenderaan di belakang tu, tempat parking kenderaan. Ujung sekali, bangunan yang ujung sekali itu dipanggil serambi pelajar. Okey, serambi pelajar itulah menempatkan tempat bagi kamu untuk berurusan hal-hal pelajar. Dia ada 2 orang pegawai dalam tu, Tuan Haji Rafizal dengan Encik Muhammad Aidi. Sebarang kamu nak minta borang apa pun di situlah, mereka akan ada di situ untuk bantu. Okey. Kemudian kalau kamu nak jumpa pegawai haiwan pelajar, satu Encik Puan Samsul Sakinah dengan Dr. Zaini, kamu pergi dekat bilik serambi pelajar tu, jangan masuk, pergi ke kiri, belok sebelah kanan, kamu nampak pintu cermin.
Masuk ke situ, pejabat sebelah kiri adalah pejabat Dr. Zaini, pegawai HJP 2, dan sebelah kanan adalah Puan Samsul Fina, PP HJP 1. Kamu nak jumpa saya, pergi ke depan sikit lagi, sebelah kiri. Bilik yang pertama KJ Matematik, Encik Azman. Bilik kedua KJ Sains, Encik Sofiuddin. Bilik ketiga Encik Nazri, Ketua Jabatan Sains, Ikhtisas dan Sosial. Bilik keempat adalah bilik saya, Ketua Jabatan Urusan Pelajar. Ke depan sikit, belah kanan adalah bilik Timbalan Pengarah, dan sebelah bilik itu adalah bilik pengarah. Kalau kamu nak jumpa, di situlah pejabat kami. Alright. Nak jumpa juga waktu yang ditetapkan. Maksudnya di sini, waktu yang kamu boleh berurusan di pejabat dari antara pukul 8 hingga pukul 5 petang. Okay. In between 1-2 boleh juga kalau tengok, kalau mereka ada. Kalau tak ada, maknanya mereka keluar makan waktu tersebut. So kamu jangan marah. Kalau kamu pergi ke pejabat HCP pukul 1-2, kalau tak ada, jangan marah. Itu adalah waktu rehat pegawai ataupun staf tersebut. Pastikan bawa kad matrik. Sila catatkan nama ketika berurusan. Ada buku catatan perlu kamu catat. Dan juga pastikan berurusan dengan pegawai HCP. Okey. Itu setakat perkara-perkara yang ingin saya sampaikan. Ada sebarang pertanyaan? Ada sebarang pertanyaan? Ada? Okey. Apapun, kejap lagi kamu terus kekal di sini. Apa ni? Sesi lah. Terus kekal di sini ya untuk LDK. Okey. Sebab kita takkanlah pindah kamu ke bilik tutoran, terus di sini. Right? Kita nak kecilkan dalam grup-grup kecil. Okey, ada masalah sikit dengan pensyarah-pensyarah, ada urusan lain. Masalah semua duduk dalam ni, kita buat dalam ni. Okey. So, sekali lagi saya berharap semua para pelajar baru ini tekadkan azam. Okey, usaha. Ingat, kamu datang dihantar oleh ibu bapa dengan harapan yang tinggi supaya kamu dapat mencapai kejayaan. So janganlah kamu sia-siakan peluang yang telah diberi, dan doa kedua ibu bapa kamu supaya bila kamu datang ke kolej dapat mencapai kejayaan. Okey. Berjaya ataupun tidak terpulang kepada diri kamu sendiri. Dia punya kadar pelajar kolej matrikulasi yang tidak dapat masuk ke IPT A, okay, kurang daripada 1%. Okay. Kebiasaannya semua akan dapat masuk kepada IPT A. Yang terkecil less than 1%. So kalau kita punya enrollment 2, 3, 5 tahun ni, kalau 1%, 23 orang lebih kurang yang tak dapat masuk ke IPT. Bukan apa? Diri sendiri. Kuliah penting, assignment tak buat, quiz tak buat, semua. Sebab nanti kamu akan dapat taklimat. Kamu carry forward untuk pelajar-pelajar baru kamu ni, beruntung sikit daripada kakak-kakak dan abang senior. Mereka pun beruntung juga. Sebab mereka hanya based on mereka punya semester 1 punya exam. Macam kamu akan bawa carry marks 60%. 40% saja final exam. So, pulun. Orang Kedah kata pulun, orang Utara kata pulun. Pelajar-pelajar ni mana, you go and grab it. Peluang dah ada. Pensyarah suruh buat quiz, buat quiz. Pensyarah suruh buat laporan lab, buat. Because kamu carry 60 marks. By right, you all should score. By right. Because by exam kamu hanya 40% saja.
Okey. So sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada semua para pelajar hari ini yang mendengar, lending your ears to hear ceramah ataupun taklimat yang saya beri berhubung dengan pengurusan disiplin dan juga kebajikan pelajar. Dan sekiranya selepas ni kamu juga menghadapi sebarang masalah, you are free to come over and visit pegawai-pegawai HMP di pejabat di serambi pelajar ataupun di bilik kami. Tiada masalah. We are always available untuk semua para pelajar. Okay, so sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya. Semoga kamu semua memperolehi kejayaan dan juga sepanjang berada di Kolej Matrikulasi ini, bergeraklah proaktif, janganlah menjadi pelajar-pelajar yang lembam ataupun mandom, orang kata tidak pro, tidak aktif. Okey. Bukan apa? Ini adalah tapak yang terbaik untuk mendidik kamu supaya bila kamu melangkah satu lagi kaki ke universiti, kamu telah bersedia. Okey. Ini satu kaki ni, bila kamu masuk matrik ni, satu kaki dah ada di universiti. Okey, hanya nak melangkah saja. Alright, so gunalah sebaik mungkin peluang-peluang yang diberi di Kolej Matrikulasi ini untuk kebaikan nanti. So sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, terima kasih.